Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, pertama kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, yang menjadikan kita di antara hamba-hamba yang masih lagi diberikan ruang masa untuk kita menuntut dan menambahkan amalan-amalan yang terbaik untuk kita persembahkan di depan Allah. Kerana itulah tujuan yang paling penting. Kita kena tahu kita beramal untuk dipersembahkan amalan kita depan Allah, supaya kita dimasukkan ke dalam syurga dan tidak dimasukkan dalam neraka. Oleh kerana itu, kena berusaha untuk menambahkan ilmu-ilmu yang bermanfaat ini, ya, supaya kita menjauhkan benda-benda yang dilarang oleh Allah, perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Kita nak mencari keredaan Allah sekarang. Jadi insya-Allah, mudah-mudahan ibu-ibu belajar, ya, perisai kebal ni untuk menakis kejahatan jin dan syaitan ni. Ialah tujuan kita berubat secara Islam, tidak mengikut cara orang-orang yang tertentu ataupun bomoh-bomoh yang tertentu yang mengundangkan perkara-perkara syirik. Bila dah buat syirik tu, panjanglah pula ceritanya, susah kita nanti. Baik, jadi kita masuk ke perisai ke-35. Buku ni pun dah nak khatam dah, masya-Allah, ya. Tak banyak lagi, jam celip habis. Bermula tahun berapa ya kita baca buku ni? Dah lupa dah. 2011. Okey. Baik. Perisai ke-35, menjaga diri dari jurang syubhah kesangsian. Okey. Ketahuilah sesungguhnya syaitan sentiasa menanti-nanti peluang terbaik untuk membolos masuk ke dalam hati suci seorang insan. Tujuannya ialah untuk meniupkan perasaan was-was dan prasangka buruk. Oleh kerana itu, jangan sekali-kali anda membuka peluang kepadanya untuk menguasai diri anda. Jadi perlulah masing-masing menjauhkan diri dari terlibat dalam kes-kes yang boleh mendatangkan keraguan orang lain, meskipun individu itu terdari dari kalangan orang-orang yang dipercayai. Maksud di sini, kita diarahkan untuk lari daripada perkara syubhah. Bila kita lari daripada perkara yang syubhat, suatu perkara yang dalam hadis mengatakan yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, di antara kedua-duanya itu ialah satu benda yang syubhah, ya, sepadan. Jadi diberikan perumpamaan sepadan ni. Kalau orang menggembala kambing, ya, kita tak pernah menggembala kambing, tak tahu, ya. Jadi kalau menggembala kambing tu, dia betul-betul dekat tepi sepadan tu dia. Sepadan, kalau sepadan rumput tak apa, ni sepadan sayur tu, ya. Dia bela kambing, kambing boleh masuk tak ke situ? Tak mustahil. Kalau pagar tak baik, dia akan masuk. Jadi habis sayur orang. Jadi di situ Rasulullah mengatakan, di tengah-tengah itulah perkara syubhah yang mana perlu ditinggalkan. Perkara syubhah ini satu perkara yang dia datangkan keraguan kepada kita, yang mana silap je terjebak dalam perkara yang haram, ya, seolah-olah kita bermain dengan perkara yang hampir-hampir kepada haram. Jadi memerlukan kita tinggalkan. Nak bagi contoh apa, ya, syubhah-syubhah ni, ya. Okey, tak apalah, ala kulli hal kita tahu benda-bendanya begitu. Baik. Dan kedua pula, yang mana perkara ini perkara yang mendatangkan syubhat kepada orang ramai. Itu yang kita katakan berhati-hati bagi orang yang macam orang tertentu, ya, untuk mengelakkan fitnah. Kadang-kadang kita tak buat, tapi orang kata kita buat. Hanya kita duduk tengok kawasan orang orang tikam ekor tu, pakai kopiah, kita tengok, datang orang tangkap gambar tu dia, ya, ustaz dekat tempat nombor ekor, habis. Ini kalau orang nak jadikan isu lah kan. Itu pasal waktu saya pergi ke Laut Mati tu, ya, teringin nak mandi. Bukan nak mandi apa, nak tahu kononnya air tu pekatnya macam mana. Kata kalau selam tak tenggelam kan, timbul, ya kan. Nak pergi, bawalah makcik-makcik package tu kan, umrah tu. Tapi memang teruk mereka buat kat situ dengan muziknya apa. Dah lah makcik kita berundor je lah kan. Nak mandi pun tak boleh. Bukan tak boleh mandi, pasal apa? Tengok tu dia itik banyak sangat kat situ. Orang putih tu itik. Orang putih duk pakai bikini apa semua. Dalam hati, kalau aku mandi sekarang, walaupun aku pakai sopan apa, tiba-tiba datang hamba Allah, tangkap gambar aku, belakang aku orang putih tengah pakai bikini kan. Keluar Facebook,
Agak-agak apa jadi Ustaz Fadil lepas tu? Okey, jadi benda-benda macam itu yang dikatakan syubhah, berhati-hati supaya tak terjebak dalam perkara yang saya kes tu je, saya teringat kalau ada orang tangkap gambar, kena aku. Jadi tak jadi. Baik. Di sini Safiyah, iaitu isteri Nabi SAW pernah menceritakan, ketika Rasulullah sedang beriktikaf, aku pergi menziarahinya. Di situ aku telah berbual-bual dengannya. Selepas itu aku bangun untuk beredar dan baginda turut sama bangun untuk menghantar aku pulang. Kediamannya pada ketika itu ialah di kampung Usamah ibn Zaid. Tiba-tiba dua orang lelaki dari kalangan Ansar telah melintasi kawasan tersebut. Apabila kedua-duanya terlihat Rasulullah, mereka segera mempercepatkan langkahnya. Rasulullah segera bersabda, kalian berdua jangan sangka apa-apa, dia adalah Safiyah binti Huyai. Kedua-duanya orang berkata, subhanallah ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, inna syaitana yajri minal insani majri dam, fa khasyitu an yuqdhafa fi qulubikuma syarra. Maksudnya, sesungguhnya syaitan itu mampu bergerak di dalam jasad anak-anak Adam melalui saluran darah. Jadi aku bimbang ia mengenakan apa-apa perasaan buruk di dalam hati kamu berdua. Riwayat Bukhari dan Muslim. Okey. Kisah ini Safiyah, kita tahu Safiyah ini di antara isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana dia daripada bangsa Yahudi. Ya, Safiyah ni. Kemudian bagaimanakah keislaman dia? Kita tahu di mana puak-puak Yahudi ini telah mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Khandaq. Dan Safiyah menceritakan kisahnya. Satu malam aku tidur, aku bermimpi. Aku bermimpi apa? Aku bermimpi bulan jatuh ke riba. Kak Zarina, mimpi bulan jatuh ke riba tandanya baik. Okey. Lalu bangun pagi, dia nak bagi tahulah ke abang dia, suami dia. Bang, ya, piah malam mimpi, kan? Itu orang kampung lah kan. Piah mimpi semalam bulan jatuh ke riba. Kononnya nak bagi tahu satu benda yang happy kan, gembira, benda baik kan. Tiba-tiba bang kena penampar suami dia. Oleh kerana itu ibu-ibu jangan mimpi-mimpi kan, duk cerita pula kan. Dia kena ada syarat-syaratnya. Suami cerita bulan jatuh ke riba, kita ambil periuk, pung kata pula kan. Jangan. Kerana apa? Hukum mimpi kita dah ajar kan. Ada syarat-syarat nak cerita, ada syarat-syarat. Rupanya suami dia ni, di antara ini bangsa Yahudi ya, dia pakar dalam memahami takwil mimpi. Apa dia kata? Lepas dia bagi penampar sebiji itu, dia kata, jangan kamu sangka kamu boleh berkahwin dengan Raja Arab tu, yakni Rasulullah. Dia nampak ke situ. Nampak tak? Kita pun tak nampak, tapi dia nampak ke situ. Ya. Rupanya berlaku peristiwa bila berlaku pengkhianatan mereka ditangkap dan dihukum bunuh dan wanita-wanita ditawan. Akhirnya Safiyah menjadi tawanan. Disebabkan dia di antara isteri pemimpin, maka mereka serahkan kepada mereka nak buat pembahagian ni, mereka nak serah pada siapa? Asalnya mereka nak bagi kepada Dihya Al-Kalbi kerana dia seorang lelaki yang kaya dan mempunyai kehebatan dia tersendiri. Tapi akhirnya mereka mengatakan kita bagi kita serah kepada Rasulullah. Rasulullah nak buat apa? Kalau dia buat begini, maka dia akan jadi hamba. Kalau buat begini, berarti dia isterinya. Maka rupanya Rasulullah ambil sebagai isteri. Itulah kisahnya. Takwil mimpi itu betul tak? Betul. Itu pasal Rasulullah ulama mengatakan, kalau mimpi yang baik, walaupun dengan siapa sekalipun, berhati-hati. Ya, berhati-hati. Dia kena betul-betul orang tu amanah. Macam kisah Nabi Yusuf menceritakan mimpi dia kepada bapa dia. Apa bapaknya kata? La taqsus ru'yaka. Jangan kamu ceritakan mimpi kamu ni pada adik-adik kamu yang lain. Kan? Kenapa? Mereka akan buat perancangan. Syaitan akan campur sama dalam perancangan ni. Kita mimpi pun durian pula. Apa hal mimpi durian pula dah. Bulan jatuh ke riba. Tiba-tiba orang ni dia tahu, ini Kak Zarina nak dapat tender ni, dia block. Dah, ini kaedah kita bagi tahu, memang itu kaedah. Dia akan cuba block misalnya. Habislah kita. Kerana orang ni pandai, mahir. Kalau yang kena betul mahir mimpi, dahsyat. Kalau yang tak mahir, itu lain cerita. Kalau main-main je, orang kata mimpi di belit ular, dipatuk ular, tandanya orang nak masuk Minang kan. Betul ke?
Mimpi tak dulu? Tak. Saya mimpi umur 18 tahun. Sampai sekarang tak ada orang Minang kan. Jadi hanya mimpi je kan. Okey. Mimpi. Okey. Dia ada yang boleh cerita, ada yang tak boleh cerita. Baik. Jadi lepas tu dalam kisah ni dia bertemu dengan Rasulullah. Sewaktu tu Rasulullah i'tikaf di masjid. Maka Rasulullah bersembang-sembang. Lepas tu dia nak balik di malam hari. Maka Rasulullah tolong hantarkan. Dia bawa keluar. Waktu tu kampung dia di kawasan kampung Usamah ibn Zaid. Kat mana tak tahu. Lalu sewaktu dia berjalan berdua-dua tu, lintas dua orang lelaki. Bila mereka lihat Rasulullah, mereka cepat-cepat kan, sebagai penghormatan kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah kata, "Hei sahabat, mai sini." Dia kata, "Apa ya Rasulullah?" "Sesungguhnya ini Safiyah binti Huyai, isteri aku." Ya. "Ya Rasulullah, takkan dengan kamu kami nak prasangka buruk." Maksudnya sangka buruk. Kok dia berkata, tengok Rasulullah jalan couple dengan siapa agak ni kan. Dia takut itu. Tara Rasulullah cakap macam itu pun, masyarakat kita pun tengok couple kat UAE berapa banyak couple kan. Rasulullah buat begitu supaya diikuti, supaya tidak terjebak. Tengok Rasulullah pun boleh couple, apa salah kita? Takkan tak boleh couple juga, sunnah kan. Begitu akan jadi. Kerana manusia ni dia mengolah tu, kalau tidak diterangkan dia akan mengolah. Jadi bila dia mengolahkan benda-benda macam ni yang sakit ni, benda yang baik dia jadi fitnah. Tu yang saya kata, kita jumpa botol arak kan, nak buang ke dalam tong, pegang tu, datang orang tangkap gambar, tengok Ustaz Fadil bersama botol arak, keluar kat Facebook, pengulas dia tengok aja kat Facebook berapa, kalau beratus ribu orang, beratus ribu ulasan yang dibagi. Sikit sangat orang yang baik, kita husnuzan apa semua. Ini yang kita nak, husnuzan ini yang kita nak, yang mana sangka baik sesama Islam tu amat penting. Tapi semua jalan-jalan tu kena jaga ya, jalan-jalan yang kita nak buat kena jaga supaya tidak terjebak dalam fitnah yang begini. Okey. Kemudian sesungguhnya syaitan itu mampu bergerak dalam jasad anak Adam melalui saluran darah. Syaitan ni sebelum kita Adam dijadikan, dia dah cek dah masuk dalam tubuh anak Adam ni, Nabi Adam ni. Dia cek semua, lepas tu dia keluar, dia kata Allah jadikan manusia ni tak ada apa-apa kekuatan dia. Maksudnya dia tak mampu memiliki dirinya sekuat-kuatnya, melainkan dengan Quran dan Sunnah. Jadi oleh kerana itu dia boleh masuk. Kalau kita merawat, kalau sistem rawatan Islam, kita akan tengok bagaimana syaitan ni selalu kacau bahagian kepala dan bahagian jantung. Dua tempat dia akan fungsikan, dia kacau. Ya, dia tahu dah tempat. Mak kita kacau dia nyorok tu, yang letih tu nak mencari dia. Ya, kat mana dia menyorok wallahualam. Tapi kita baca-baca dia keluar balik. Dia tak boleh. Kalau kita baca tu macam asap agaknya, asap dalam bekas nak cari nafas kan. Dia keluar balik. Di situ kita berurusan. Okey, baik. Perisai ke-36, memerisai diri dengan amalan zikir. Amalan zikir boleh melemahkan syaitan dan menambahkan kekuatan iman. Di samping turut mendapat keredaan Ar-Rahman Subhanahu Ta'ala, ia bertindak sebagai terurus kejap dan perisai yang kebal yang sepatutnya seorang Muslim itu berlindung di sebaliknya dari kedurjanaan celaka syaitan terlaknat itu. Okey, zikir ni satu amalan yang telah ditetapkan oleh syarak. Dia boleh menangkiskan ilmu hitam. Ya, apa dia zikir tu? Itu yang warid dalam hadis. Itu yang pentingnya kita belajar zikir yang sabit dalam hadis. Zikir itu sahaja yang boleh menyelesaikan masalah kita. Kalau tak boleh. Dan kelebihan zikir ni kita tak nampak, tetapi hakikatnya dia makhluk-makhluk yang lain daripada manusia ni dia nampak. Saya tertarik dalam satu rencana tu, dia tunjukkan satu tubuh manusia ni, ya, bagaimana nyamuk dapat mengesan kita. Saya tertarik tengok. Dia cerita, okey, tubuh manusia ni rupanya pada badan kita ni ada haba. Kita je tak nampak haba, nampak ke? Tapi tak, memang ada haba. Dia tunjukkan 2-3 lapis haba tu kan. Rupanya haba inilah yang menyebabkan nyamuk dapat kesan dalam jarak, saya tak pasti dalam 10 meter ke ataupun 20 meter macam tu. Dia boleh kesan melalui haba tu. Bila dia tunjuk tu kita nampak haba kita bergoyang kan. Masya Allah. Itu. Dan begitu juga zikir yang kita amal ni, dia seolah-olah
Macam mana ya kita nak bagi misal? Itulah kalau kita tengok iklan apa, iklan sabun apa ke nama tu, Dettol ke apa kan, kuman nak masuk tak boleh, apa semua tak boleh. Macam itulah perisai yang ada ni. Perisai yang ada ni, syaitan nak masuk kat kita tak boleh. Tapi kena beramal lah kan. Kalau tak amal, perisai ni jadi longgar. Jadi kita beramal, perisai ni lah syaitan nak kacau, nak apa semua tak boleh. Susah. Maksudnya susah sangat-sangat. Okay. Tetapi ingat, zikir mestilah warid dari hadis-hadis. Jangan ikut akal fikiran. Kalau ikut akal fikiran, habis kita. Ya, saya teringat waktu saya mula nak mencari Islam dulu, ya, waktu zaman muda-muda dulu, dalam umur 18 tahun waktu tu, ya. Saya pergi sana, pergi sini, masuk sana, masuk sini, dan satu hari saya pergi ke satu tempat untuk ambil tarikat kat Kajang sana, tarikat Nasyabandi. Okey, saya nak pergi ambil. Saya pergi 3 orang. Seorang tu dia yang ajak, lepas tu accountant ni, lepas tu yang 2 orang lagi, seorang tu saya dan seorang lagi cacat. Ya, tapi dia nak pergi juga, nak ambil. Tak apalah, kami pun pergi. Okey. Bila pergi ke sana tu tempat tu ialah dalam area kelapa sawit. Jadi dah sampai kat situ, kita daftar nama apa semua. Okey. Jadi acara tu petang ke malam lah acara dia. Jadi awak pertama sekali kena mandi sunat taubat. Ada mandi sunat taubat. Kita pun lupa, tak belajar kan. Memang okey. Macam orang baru masuk Islam pula. Okey. Tapi dengan syarat ada 3 air. Okey. Ambil air 5, perahkan pada 3 bekas ni. Yang pertama, niatkan mandi air yang pertama tu Telaga Kausar. Kak sabar, saya dah mandi air Telaga Kausar. Yang kedua, air Zam-Zam. Dah mandi. Yang ketiga, air Zam-Zam mandi kat mana? Sini ke kat Mekah? Oh ya. Oh. Yang ketiga, air apa? Saya tak ingat air apa yang air Sungai Pecala ke apa ke, wallahualam kan. Tapi tak ingat. Tapi air itu menarik lah kan. Okey. Jadi kita mandi tu dah habis, alhamdulillah kan. Maka masuklah, dia tunjukkanlah tempat-tempat ni. Okey, ini tempat suluk. Ya, tempat suluk ni semua kelambu dalam 20 macam tu. Kan. Rambut orang dalam tu panjang je kan. Mata pun macam tu je kan, suluk. Dahsyat kan. Lalu je lah. Kemudian saya masuk satu bilik. Tapi alhamdulillah, walaupun umur macam tu, kita ada maklumat. Itu pasal maklumat yang betul tu penting, ya, maklumat betul tu penting. Di mana saya masuk satu bilik tu, dia tunjuk gambar pada bilik tu, ruang dinding tu, dia buat macam ni, lautan. Lepas tu ikan. Sorry lah, tak, bukan kaki lukis ni, tak pandai nak melukis. Okey. Lepas tu yang ni memang tak erti nak lukis. Macam mana nak lukis lembu ya? Tak erti betul lah. Memang bukan artis lah. Okey. Okey, tak apalah, kaki dia bulat lah macam tu kepala dia. Okey. Al-Muhim, pada kepala ni ada 7 tanduk. Dia buat tanduk macam tu. Berapa dah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan padanya ada satu benda bulat. Dikatakan bumi. Ingat ya, kisah ni ada dalam kitab kuning kita. Dan ini adalah cerita Israiliyat. Ya, cerita Israiliyat yang mana dia bercampur dalam unsur-unsur Hindu. Bumi berada di atas tanduk lembu, dan lembu berada di atas ikan nun. Dan ikan nun dalam lautan yang dikatakan di atas kursi sana, atas kursi bawah arasy. Ya, wallahualam, saya tak ingat, saya terbaca ya. Bila tengok macam tu, saya rasa tanduk ataupun kepala 7 macam tu kedudukannya. Tapi yang penting bumi ni di atas tanduk. Jadi datang cerita Hindu, bila lalat datang tak ke lembu ni kan. Bila dia goyang tu, bumi goyang, jadi gempa bumi. Cerita Hindu kan. Jadi ini dia,
bila saya tengok, apa Israiliyat macam ni ada dalam tempat orang tua ni kan. Tak apalah, kita jangan kan kaedah depa, jangan tegur tok guru, tak boleh, dosa kan. Okey. Kemudian jalan lagi, nampak dia buat satu bilik yang lain tu gambar Kaabah. Okey. Kaabah ni, atas Kaabah dikatakan ada satu tempat yang dinamakan Baitul Ma'mur, tempat malaikat tawaf. Atas lagi Arasy Ar-Rahman. Okey, itu dia. Saya pun tengok, itu pun ketepatan dia ada masalah juga. Tak apalah. Jalan lagi. Sampailah kepada majlis tok guru ni. Okey, majlis tok guru ni majlis ilmu lah, mengaji. Kita pun duduk, dia kata duduk tok guru nak mengajar. Okey. Kita pun duduk. Seorang datang. Orang yang bahagian pendaftaran tu datang. Terus dia cium kaki tok guru. Dalam macam bentuk sujud tu dia cium. Minda kita terus tak boleh terima kan. Apa ni? Kan? Sujud cium kaki tok guru, sedangkan Rasulullah yang terbaik pun orang tak ada buat macam tu. Okey, tak apa. Tok guru pun mengajarlah dalam setengah jam macam tu. Dah tua tok guru tu. Lepas tu habis, kami pun berundur apa semua. Lepas tu kata malam ni acara kemuncak. Apa dia acara kemuncak? Zikir. Okay, zikir yang tok guru ni, dan kamu nak kena ambil ijazah dalam tarikat Naqsyabandi ni. Okay, tak apa. Kita pertama kali nak cari pengalaman kan. Sampailah malam. Jadi tok guru datang, kami sambut macam raja lah kan, semua. Dan dia penasihat, kalau kamu dah salam tok guru nanti kan, bila kamu berjalan jangan pusing belakang. Maksudnya punggung tu menghadap tok guru kan. Menghadap, berunduk, macam apa? Macam raja lah kan. Macam itulah lebih kurang. Okey, tak apalah. Kita pun ikut. Sampailah malam. Okey, bila sampai malam, serban, nasib baik bawa serban. Hari ni tak tahu apa cerita bawa serban pula. Okey. Kita pun pakai macam tu waktu tu. Okey, pergi jumpa tok guru, salam. Okey, tok guru berkata, Muhammad Fadil Kamarudin. Tua kan tok guru. Ya kan. Aku ijazahkan kepada kamu tarikat Naqsyabandi. Okey, gini-gini kamu beramallah dengannya. Ya kan. Macam menikah pula kan. Okey. Jadi berzikir paling kurang 1000 sekali sehari kan. 1000 tu dia buat macam ni tasbih tu. Kan? Bukan macam ni. Ni laju. Okey. Okey, baik. Tak ada okey, baik kan. Okey. Kawan saya pun ambil. Ya, saya tak tahu kedudukan kawan saya ni macam mana, dia ikut lagi ke tidak kan. Okey, tak apalah. Habis tu salam, cium tangan, berundur lah. Berundur macam yang disuruh tu. Berundur. Okey, duduk tempat. Dan kami duduk buat bulatan kan. Bulatan, tok guru kat sini. Okay, dia buat bulat circle macam tu ha. Saya dengan orang baru semua kat sini. Ada 2-3 orang baru. 4 orang. Saya kat sini. Ujung. Okey. Tapi menghadap tok guru lah. Jadi kita nak berzikir ni lah, dia kata. Okey, kita nak berzikir, tutup lampu. Sudah. Gelap kan. Lepas tu dia buka lampu hijau. Okey, cool. Perempuan belah sana. Maka cara berzikir, okey. Dia tak pakai macam ni. Dia tak pakai macam selendang macam ni. Ya, dia pakai kena buka 4 segi. Tutup semua. Ni acara zikir dia kan. Okey. Apa dia? Ya. Tutup semua. Okey. Jadi bila tutup semua tu, tok guru pun start lah. La ilaha illallah kan. Kita pun ikutlah. Tapi alhamdulillah Allah bagi petunjuk. Itu nikmat yang bagi saya, nikmat yang besar. Saya bila mengikut, saya tak akan ikut sepenuhnya. Maksudnya saya akan teliti balik. Okey. Jadi bila buat tu tengah semangat ni kan, mana ada pening kan. Buat la ilaha illallah. Makin lama makin laju kan. Makin lama makin laju. Saya ni seorang yang ingin mengetahui. Maksudnya ikut pun nak tahu. Jadi kita pun buka, tengok apa berlaku kan. Tengok yang belah sana, la ilaha illallah, tengah bergerak tu. Sambil bersila tu bergerak ke depan. Allah, jin ke? Tutup. Turun lagi. Tengok buka belah sini pula. Saya buka belah ini pula. Saya tengok.
ya. Tengok, bergerak lagi. Ui, gitu kan. Tutup. Takut tahu waktu tu kita pasal duk cerita jin apa semua, waktu tu takut. Lepas tu buka tengok tak guru. Tok pasal samar-samar kan, kita nampak macam tok guru tengok kita. Tutup balik kan. Wah, habis sampai habis. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi tok guru ketuk dah habis tu kan. Lepas tu dia ada bila kita kuat ratib ni kan. Orang kata orang ni lah kata ada zuk dia. Zuk ni dia kan. Kita pun waktu tu penipu belaka kan. Kita buat macam mana dia pun buat. Jadi itu dia. Jadi adakah itu zikir yang akan menyelamat kita? Itu persoalan yang timbul kan. Cara tu ya. Cara lama. Saya pun tak tahulah. Waktu tu lama juga. Lama, saya rasa lama. Tapi saya cuba menyaksikanlah apa acara-acara mereka kan, buka sana buka sini tengok. Jadi itu dia acara-acara yang dibuat. Adakah itu yang pernah Rasulullah buat? Itu persoalannya. Kalau itulah acara dia, tidak. Itu belum lagi zikir yang kita nampak yang melonjak la ilaha illallah. Melompat. Auzubillah. Tapi dia lompat membentuk Allah. Jadi dalam bab ini ibu-ibu kena berhati-hati. Okey. Hanya zikir yang sabit daripada hadis dengan cara yang betul, itu saja yang diterima oleh Allah. Ingat apa yang dikatakan oleh Abu Abdurrahman dalam peristiwa yang puak-puak jadi khawarij. Hanya masalah zikir je. Nampak simple je zikir. Cara zikir itu saja yang menyebabkan mereka menentang Allah dan Rasul. Okey, baik. Kita tengok. Al-Haris Al-Asy'ari meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mewahyukan kepada Yahya ibnu Zakaria 5 kalimat supaya beramal dengannya dan menyuruh Bani Israel beramal dengannya. Namun ianya seolah-olah tertangguh sedikit, lalu baginda beliau yakni Yahya datang menemui Isa ibnu Maryam dan berkatanya, sesungguhnya Tuhan telah mewahyu kepada kamu 5 kalimah supaya beramal dengannya dan menyuruh Bani Israel turut sama berbuat demikian. Jadi sekarang ini sama ada kamu yang patut memberitahu mereka atau aku sendiri yang memberitahunya. Isa menjawab, wahai saudaraku, jangan buat demikian, kerana aku bimbang aku akan rasa terpencil kalau kamu mendahului aku dalam masalah ini. Akhirnya kaum Bani Israel itu dikumpulkan di Baitul Maqdis sehingga memenuhi ruang tempat suci tersebut. Masing-masing duduk dalam keadaan penuh kemuliaan. Selanjutnya Isa mula berkhutbah. Sesungguhnya Allah telah mewahyukan 5 kalimah agar aku beramal dengannya, di samping menyuruh Bani Israel turut sama mengamalkannya. Pertama, janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu, kerana perumpamaan orang yang menyekutu Allah itu seperti seorang yang membeli budak hamba dari wang ringgitnya, hasil titik peluhnya sendiri, kemudian disediakan baginya sebuah kediaman, lalu dia berkata kepada hambanya, mulakanlah kerja kamu, dan apa-apa urusan hubungilah aku. Si hamba itu pun mula bekerja, namun segala urusan lain telah diketengahkan kepada orang lain. Jadi siapa di antara kamu rela memiliki hamba jenis ini? Sekarang Allah telah mencipta dan memberi kalian segala rezeki, oleh itu janganlah kalian berlaku syirik terhadapnya. Okey, ini perumpamaan. Ya, jadi kisah ini berkaitan berkaitan dengan antara Isa, kisah Nabi Isa dan Nabi Yahya yang kita tahu mereka ini sepupu, tarafnya sepupu. Kemudian Allah telah mengarahkan 5 perkara yang kita lihat. Yang pertama itu ialah masalah syirik. Yang dikatakan syirik ini ialah satu perumpamaan dibagi hamba kita. Misalnya kita ambil bibi, suruh kerja rumah kita, bantai dia kerja tempat lain. Mana bibi ini tak ada, rupanya dia kerja kedai makan pula. Marah tak? Kita sekarang nak dapat bibi susah kan? Beribu-ribu, tiba-tiba dia kerja dengan orang lain. Ataupun perumpamaan, maaf kata, seorang isteri yang menduakan suami. Ya, na'udzubillah min zalik. Okey. Kedua, apabila kalian solat, maka janganlah berpaling ke sana sini, kerana sungguhnya Allah menghadap wajahnya ke arah wajah hambanya, selagi hamba itu tidak memalingkan wajahnya. Itu yang Rasulullah larang kita melakukan solat, main curi dalam solat. Apa curi dalam solat? Ya, solat duk ambil duit orang ke tak? Mata tu, ya, mata tu duk tengok kiri kanan. Okey. Ketiga, Allah juga memerintahkan kepada kalian agar berpuasa. Perumpamaan berpuasa ialah seperti seorang lelaki yang berserban
tercalip padanya keharuman wangian misk. Masing-masing semuanya suka menghidu keharuman baunya. Namun puasa itu adalah terlebih baik di sisi Allah berbanding dengan wangian tersebut. Okey, perumpamaan puasa, ya, bau wangian yang disukai. Yang keempat, Allah juga telah merintah kalian agar bersedekah. Perumpamaan sedekah itu seperti seorang ditawan oleh musuhnya. Kedua-dua tangannya telah diikat pada batang tengkuknya. Musuh tersebut cuba menghampiri beliau untuk memukulnya. Lalu dia berkata, bolehkah saya membebaskan diri saya dengan memberi kalian apa-apa barang tebusan? Akhirnya dia terbebas dengan pemberian harta tebusan itu, baik jumlah sedikit ataupun banyak. Masya Allah, ya. Maksudnya zakat ataupun sedekah itu satu perumpamaan yang besar untuk menebuskan kita dari api neraka. Iaitu pasal kita diarahkan bagi. Bayangkan dalam keadaan kita terikat, maksudnya perompak tu kata, kamu nak bebas, keluarkan harta kamu. Maka kita akan keluarkan harta, kan? Begitu kedudukannya. Kelima, Allah juga telah merintah kalian supaya banyak berzikir kepadanya. Perumpamaan orang yang banyak berzikir ialah seperti orang yang melarikan diri lantaran sedang diburu dan dijejak oleh seorang musuh di belakangnya. Musuh teramat hampir dengannya, akhirnya dia bertemu sebuah kubu kebal, lalu berlindung di dalamnya untuk mempertahankan dirinya. Demikianlah seorang hamba itu tidak akan bebas dari diburu syaitan, hanya dengan cara berzikir kepada Allah dapat menyelamatkan dirinya dari buruan tersebut. Hadis riwayat Tirmizi disahkan sebagai hasan sahih olehnya. Okey, perumpamaan ini dibagi misal orang yang berzikir sentiasa dalam keadaan berzikir, dia maksudnya dalam keadaan terlindung. Pelindung yang kuat yang mempertahankan dia. Kekuatan itu bergantung pada zikir yang kita baca. Ya. Maksudnya kalau kita macam hari-hari kita makan tu bertenaga, mengikut makan yang kita makan. Kalau makan baik maka tenaga kuat. Kalau tak bertenaga. Begitulah zikir. Kalau zikir tu baik, caranya betul, caranya dia akan menjadi pertahanan yang begitu kukuh. Orang yang sentiasa melazimkan diri dengan berzikir kepada Allah, berarti dia telah mengawal dirinya dari kejahatan syaitan. Ada pun orang yang lalai dari mengingati Allah, maka dia sengaja membiarkan dirinya dikuasai, dipermain dan diwaswaskan oleh syaitan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan, maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Subhanallah, ya. Ayat tu nampak pendek, tapi kefahaman dia, kehebatannya, Allah mengatakan, barang siapa yang berpaling dari pengajaran ataupun peringatan dari Tuhan yang Maha Pemurah, yakni yang dimaksudkan Quran, kita buang dia, maka syaitan akan ganti tempat dia. Senang je. Satu benda, satu tempat tu, kita buang benda tu, orang akan letak satu benda yang lain. Misalan, dibagikan misal dalam bab itu, tu ulama mengatakan bila sunnah hilang, bid'ah muncul. Dia tak boleh dihilangkan, ya. Dia kena ada juga satu benda supaya benda tak baik itu jangan muncul. Demikian jugalah amalan berzikir itu berfungsi melemahkan syaitan jin, termasuk syaitan manusia. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan kepada kita supaya sentiasa berzikir untuk memerangi mereka. Firman Allah, Idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsira. Apabila kamu memerangi pasukan musuh, maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Okey, maksudnya ingatkan Allah, berdoa kepada Allah bila bertemu dengan musuh. Syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Okey. Kelebihan berzikir. Abu Darda meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, inginkah kalian aku khabarkan tentang sebaik-baik amalan, sesuci-suci perkara di sisi pemerintah, yakni Tuhan kalian, setinggi-tinggi darajat di sisinya, sebaik-baik perbelanjaan berbanding emas dan wang, dan sebaik-baik pertarungan di antara kalian dengan golongan musuh. Masing-masing menjawab, ya, benar wahai Rasulullah. Bagi dia menjawab, iaitu mengingati Allah.
Zikrullah maksudnya mengingati Allah. Apa juga bentuk yang mengingati Allah? Sama ada membaca Quran, ya, mendengar Quran, beribadat, kerja baik, maka itu termasuk dalam mengingati Allah. Okey. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah telah bersabda, beruntunglah golongan al-mufarridun. Siapakah golongan tersebut? Al-mufarridun, orang yang ifrat ni unggul. Orang yang apa ya kita nak sebut? Dia seorang ataupun orang yang begitu unggul. Lepas tu dia mengatakan, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, adz-dzakirunallaha katsiran wadz-dzakirat. Mereka itulah golongan lelaki dan wanita yang banyak mengingati Allah. Ya. Abu Musa Asy'ari meriwayatkan Rasulullah pernah bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan tidak berzikir ialah seperti hidup dan mati. Masya-Allah, satu perumpamaan. Pasal orang mati mana boleh berzikir? Boleh ke? Tak boleh. Orang hidup pun tak nak berzikir. Kan, dia boleh berzikir tapi tak nak berzikir. Jadi orang yang hidup tak mau berzikir dengan orang yang hidup mau berzikir, langit dengan bumi perbezaannya. Kenapa? Hidup dan mati. Ya, jadi orang yang tidak berzikir ni tak mengingati Allah macam orang mati. Pasal hati dia tu mati. Bila hati tu mati, segala-galanya tubuh badan dinilaikan mati, tak berfungsi. Dalam riwayat yang lain, Abu Hurairah menyebutkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang duduk di bangku tanpa berzikir kepada Allah, ni dia, faman qa'ada maq'adan, di satu majlis ataupun satu tempat, barang siapa yang duduk di satu tempat tanpa berzikir kepada Allah Ta'ala, baginya di sisi Allah masih lagi berkurangan. Dan barang siapa yang berbaring di perbaringan tanpa berzikir kepada Allah, baginya di sisi Allah masih lagi berkurangan. Ya, maksud di sini setiap perbuatan kita ada berfungsinya zikir-zikir. Itu pasal kalau kita nak tidur pun diarahkan berzikir. Paling kurang 3 kul. Okey. Paling kurang doa nak tidur 3 kul, ayat kursi, ya. Apa lagi? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ya, kalau boleh surah Al-Mulk dengan surah As-Sajadah. Ya, hai ustaz, surah Sajadah. Baca pun dah gagap ya ustaz. Pukul berapa nak tidur? Dah pukul 12 nak tidur macam mana? Pasal baca surah Al-Mulk dengan Sajadah dekat sejam, pukul 1 baru tidur. Ya, tak mana mampulah kan. InsyaAllah, tapi jangan berputus asa. Saya kata, ya, kalau kita tak mahir Quran, teruskan. Usaha. Okey. Pasal sebenarnya kalau ikutkan surah Mulk tu 2 muka surat lebih kurang 4 minit je baca. 2. Ayolah, kalau orang yang hafal baca laju, 1 muka surat tu 2 minit. Okey, kalau surah Sajadah tu dalam 6 ke 8 minit macam tu. Okey. Jadi 8 campur 12 minit je. Okey. InsyaAllah. Sikit-sikit tak apa. Kalau baca ta'abir boleh tak Ustaz? Maknanya macam ayat surah Al-Kahfi tu kan, macam mana dia baca, mana yang tu ta'abir tadi. Sambung. Tak apa, kalau sambung tak apa. Tak apa asalnya, tak baca pun tak apa. Ini kan baca ta'abir kan. Tapi kita mengatakan, ya, baca tu kalau ta'abir sambung tempoh yang ditetapkan oleh Rasulullah, maksudnya hari kan. Misalan kita baca surah Sajadah kan, surah Mulk kan, tabarakalladzi biyadihi, ta'bih baru tabarak. Pasal baca waktu baring kan, kan, tak apalah nak buat macam mana kan, takkan nak kejut baca sudahnya. itu malas namanya. Ya, disunnahkan kita baca. Tapi lebih memang baik ya. Ikut tak apa. Daripada kita tidur duk pasang esro je kan. Tidur pasang esro dengan tidur pasang tip, lebih pasang tip tu kan. Baik. Lebih kurang ya. Fihi kanat alaihim minallahi tarat. Okey.
Okey, jadi dalam bab ini menunjukkan kita duduk ataupun baring ke ada bacaan-bacaannya. Itu pasal kalau kita berada dalam majlis, tak kira majlis minum ke, majlis apa juga, gathering antara kita ataupun majlis main kutu ke, apa ke, jumpa member ke, habis je majlis baca tasbih kafarah. Dia akan cover banyak amalan-amalan kita yang tersilap tu. Bahkan kita dapat pahala. Kadang-kadang kita lara kan. Maka terlepas cakap ke apa ke, maka coverkan dengan bacaan tasbih kafarah. Rasulullah kata dia akan cover. Itu yang macam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim ada menyebutkan hadis Abu Hurairah bahawa Rasulullah telah bersabda, "Man qala subhanallah wa bihamdihi fi yawmin 100 marrah hattat anhu khataya wa in kanat mithlu zabadil bahr." Barang siapa yang menyebut subhanallah wa bihamdi, ya, yang dalam riwayat ni sebanyak 100 kali sehari. Biasanya kita letak zikir waktu pagi, ya. Baca sehari 100 kali, nescaya akan dihapuskan segala-gala dosanya, walaupun jumlah banyak dosa itu banyak buih di lautan. Subhanallah, simple je kan? Subhanallah wa bihamdi. Okey. Itu terpulang kita sambil-sambil naik kereta boleh baca kan, sambil-sambil masak nasi lemak baca, ya, sambil siap anak baca, sambil siap abang baca kan. Abu Hurairah juga meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda, "Kalimatani khafifatani 'ala al-lisan, thaqilatani 'ala al-mizan, habibatani ila ar-rahman. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim." Artinya dua kalimah yang amat ringan lidah mengucapnya, sangat berat timbangannya pada al-mizan, ianya amat disukai oleh ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Lagi simple. Satu zikir yang sabit di dalam hadis, simple je kita baca, tetapi dia boleh memberatkan timbangan di al-mizan. Itu pasal, ya, kalau kita baca zikir yang dicipta oleh manusia, ya, hasbi rabbi jalallah, banyak kali baca belum tentu ada pahala. Pasal itu rekaan, ya. Apa lagi yang dicipta zikir-zikir tertentu, yang mana kalau dibaca tak ada dalil, belum tentu diterima oleh Allah. Berbandingkan dengan baca zikir yang hanya sikit, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, terus timbangan mizan tu menjadi berat. Nampak tak? Oleh kerana itu amalan yang sahih ni amat penting. Amalan yang ada dalil ni amat penting. Amalan ada dalil ada garanti. Amalan tak ada dalil, tak ada garanti. Entah mana datang, kan? Ya Rabbi yasir wa la tu'assir. Itu doa. Itu bukan zikir. Dia kadang-kadang kita baca ya Rabbi tu'assir wala, macam mana? Rabbi yassir wala tu'assir. Itu doa sebenarnya. Bukan zikir. Saya kalau tak datang jalan itu, alhamdulillah lah sampai. Tak, memang doa. Dipermudahkan. Kita minta ya Rabb, Allah permudahkan bagiku, tak menjadi masalah. Kalau doa, apa juga doa kita boleh buat. Terutamanya kalau doa dalam keadaan menakutkan kan. Kita nak temu orang tu jenis kita takutlah kat dia, baca doa. Minta apa juga doa, ya, Allah akan permudahkan. Biasa saya baca berdoa, minta Allah lindung kejahatan dia, bagi yang baik. Biasanya masya-Allah, kejahatan dia tak jadi, yang baik pula dia baginya hadiah lah apa, terbalik pula. Terpulang. Tapi saya baca sendirilah kan. Saya bacalah a'udzubillahi min syarrir rajul, misalnya, ya Allah aku minta lindung kepadamu kejahatan manusia. Asalnya a'udzubillahi minasyaitanir rajim kan. Kita ambil a'udzubillahi min syarri. Kita sebutlah siapa dia. Syarri. Janganlah. Dengan syarri mana sebut dah. Lepas tu wa as'aluka, dan saya minta khaira ma fihi, kebaikan daripada apa yang ada pada dia. Memang insya-Allah biasanya dapat. Paling kurang
Memang pernah saya buat dah 2-3 kali. Orang yang kita suspend kan, dia ni terkenal dengan orang kata ni. Tapi kita pergi, Alhamdulillah boleh dapat hadiah pula. Dia bagi, nah lah ustaz apa semua. Terbalik. Tapi itu terpulang lah kan. Bagi saya berdoa macam tu je kan. Doa terpulang kepada kita. Alah, doa bahasa Melayu senang, kita faham. Ya Allah, lindungkan aku dari kejahatan dia, bagi baik, bagi yang baik untukku. Boleh tak? Itu sabit dalam Quran. Okay. Nak tulis ke? Ustaz kat email. Email lah senang. Tulis. Okey, okey. Okey, syarri siapa? Sebutlah. Sebut kan? Terpulang. Terpulang pada nama glamour dia, apa dia? Kalau nama tu Minah lingkup ke, Allahumma inni a'udzubika min syarri, Allah a'udzubillah min. Okey, okey, biasa saya buat macam ni. A'udzubillah min syarri. Ini boleh juga, tapi biasa saya buat Allahumma inni, okey, a'udzubika zabika min, sama juga syarri. Okey, Allahumma inni a'udzubika min syarri, sebut. Warzuqni. Warzuqni warzuqni khairan ma indahu. Indahu ke indaha terpulang. Kalau perempuan indaha, kalau lelaki indahu. Atau mafihi, boleh. Maksudnya, ya Allah, aku berlindung dari kejahatan fulan, dan berikanlah, rezekikan aku kebaikan apa yang ada pada dia. Kita nak apa yang ada pada dia. Ustaz, ya. Kita baca dalam bahasa Melayu boleh juga. Boleh. Tak payahlah kita nak hafal. Tak payah. Bagi saya pasal asalnya doa untuk difahami. Pasal saya dah biasa bahasa Arab. Maksudnya, ya Allah, minta lindung daripada kejahatan dia. Jangan lupa ni tau. Ya Allah, aku minta lindung kejahatan si fulan ni, dan bagi aku apa yang baik ada pada dia. Pasal ni, kalau kita had sini je, InsyaAllah kita terlindung lah. Tapi tak dapat apa-apa. Bila saya teliti balik, minta lindung ni, dapat ni, memang Allah bagi baik. Boleh dua-dua. Sama je. Sama ada Allah. Sama, ini satu, ni kedua. Cuma yang ni sambung. Tak, ini nama orang tu lah. Siapa? Lepas tu sambung ni. Sambung ni. Kak. Sambung ni. Kita nak minta lindung kejahatan dia. Melih. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku, a'udzubika, aku berlindung dengan kamu dari min syarrin, kejahatan. Kejahatan siapa? Min syarrin. Min syarrin, apa dia? Siapa dia? Warzuqni khairam ma indahu aw indaha, dan berilah aku, rezekikan aku kebaikan apa yang ada pada dia. Maksudnya apa yang ada bagi dia. Betul. Kadang-kadang kita hadapi orang yang jenis yang banyak celoteh apa, boring kan.
Apa tu? Termasuk dalam tu tau. Tak apa, tak nampak muka. Tak, Ustaz, saya tengah buat yang tu. Yang Melayu kat dalam. Baik. Okey, itu di antara perkara-perkara yang kita lihat, ianya berzikir yang berfaedah untuk kita. InsyaAllah, ya, banyakkan berdoa, Allah tak akan tinggalkan kita. Kalau kita banyak berdoa, ya, banyak menyerahkan diri kepada Allah, Allah tidak akan tinggalkan kita. Itu yang paling penting. Kita akan hidup sampai satu ketika nanti kita akan mati. Jadi sebelum kita mati, biarlah kita beramal dengan amalan yang terbaik. Wallahu a'lam bisawab. Kita berhenti kat sini tu. Ada apa soalan nak dijawab? Sorry? Okey, nak tuju-tuju. Baik. Kita nak doa untuk siapa kan. Dia nak binkan nama mak ke nama ayah? Binkan nama ayah terus, tak apa. Tak ada orang kata nama mak itu tak ada. Tak ada. Sama je. Tak jadi masalah. Janji kita fokuskan pada orang yang kita nak ni. Kita tahu. Untuk doa kebaikan. Dan kita mengatakan doa kebaikan je, jangan doa keburukan. Ya, doa kebaikan. Okey, ada apa lagi? Menutupkan dulu sebab tak ada komen. Okey. Jadi kalau tak ada tu, kita tutup majlis dulu dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.